Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Itu dia, jom sama-sama kita berinfak kepada pertubuhan mihrab. Jadi tajuk kita pada pagi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, bersama dengan panel kita Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri yang merupakan duta pertubuhan mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sihat, Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu jumpa Ustaz dalam Skype je kan. Kali ini dapat jumpa depan-depan ni rasa macam bersyukur sangat, masya-Allah kan. Ustaz, yang pertamanya Ustaz, berkaitan tajuk kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah. Apa yang dimaksudkan dengan qudwah hasanah tu Ustaz? Sedap sebutan. Allahu Qudwah Akbar. hasanah, masya-Allah. Okey, qudwah hasanah. Perkataan qudwah kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab daripada perkataan qada, yaqudu. Qada ni maksudnya memandu, memimpin. Kalau qaid itu seorang yang memandu ataupun yang memimpin. Jadi qudwah tu adalah pimpinan lah, kalau kita terjemah mudahnya. Pimpinan. Hasanah maksudnya baik. Kan? Jadi qudwah tu pimpinan yang terbaik. Maksudnya kita ikut, kita ambilkan sebagai contoh, kita follow kan. Jadi qudwah hasanah maknanya Rasulullah sebagai orang yang memimpin kita dengan pimpinan yang terbaik. Jadi maknanya kalau kita nak tengok apa-apa pun, ialah kalau pemimpin, orang yang dipimpin tu follow lah dia. Kan, ataupun qaid juga kadang-kadang dibawa masuk driver. Kalau driver ni orang jadi penumpang ni kan, penumpang ikut je lah. Driver pusing kanan-kanan lah kita. Driver ke kiri-kiri lah kita. So macam tu lah juga kalau kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Jadi apa sahaja yang Rasulullah SAW lakukan, maka kita nak lakukan. Apa yang Rasulullah SAW ajar, maka kita usaha nak buat. Apa yang Rasulullah kata jangan buat, kita usaha tinggalkan. Kan? Itulah yang bila kita sebutkan Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Dan Rasulullah punya qudwah hasanah ni dia bukan hanya semata-mata dalam beribadat. Kan? Kalau dalam beribadat semata-mata sikit sangat. Betul. Sedangkan Rasulullah sebagai qudwah hasanah tu 24 jam. Dia bukan saja daripada bangun tidur sampai sebelum tidur. Tidur pun sekali. Kan? Maksudnya 24 jam lah. Kan? 24/7. Sentiasa kita boleh ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Taala bagi tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya semua sekali kita boleh jadikan contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, kita pun baru melangsungkan kita pun baru menyambut kan kelahiran agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, apa mungkin ustaz boleh kongsikan tanda-tanda mahabbah ataupun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila kita sebut tentang Rasulullah sebagai qudwah, sebenarnya dia cukup rapat kaitan dengan kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau kita mencintai Nabi, senang untuk kita ikut Nabi. Maksudnya konsep dia begitu je. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mengasihi dia akan senang taat kepada orang yang dia kasih. Kan kalau kita sayang seorang, senang kita nak ikut dia. Kita nak taat pada dia. Kan seorang isteri pada suaminya, seorang anak pada mak ayah dia. Bila sayang, kita sanggup untuk buat lebih lagi daripada yang diminta pun. Kan kalau disuruh satu, kadang kita boleh buat dua, tak ada masalah. Macam kita sebagai seorang bapa kepada seorang anak, kan kita boleh buat lebih lagi daripada sekadar tanggungjawab. Sebab sayang punya pasal. Jadi cinta pada Nabi SAW, salah satu tanda dia adalah bila kita cuba sedaya upaya untuk mencontohi apa yang baginda ajarkan. Bahkan kita buat apa yang baginda suka. Kita tak suka bercanggah dengan Nabi. Kan kalau kita sayang pada seorang, kita tak suka nak bercanggah-canggah dengan orang tu. Betul. Kan tak best sebenarnya kalau bersisih pandangan kan, bersisih sikit pun jadi tak best hidup tu. Tak best satu hari tu, kalau pagi tu bersisih kan, satu hari tu macam tak kena je sebenarnya kan. Itu kalau kita sayang. Kalau kita tak sayang, tak kisah. Contoh bersisih kat atas jalan kan, kereta sebelah. Kita tak sayang, kita tak kisah. Bersisih sekejap pun kat pejabat kita lupa dah. Betul. Kan? Jadi dengan Nabi SAW, itu tanda kecintaan kita. Sejauh mana kita nak bersetuju sama dengan Nabi SAW, ataupun kita selalu nak bersisih dengan Nabi. Nabi cakap A, kita cakap B lah. Nabi cakap C, kita cakap D lah lagi bagus. Ataupun Nabi kata jangan buat ini, kita kata tak apa lah, buat sikit-sikit. Tanda kecintaan kita pada Nabi SAW yang paling besar adalah apabila kita suka nak bersetuju dengan Nabi SAW. Kita suka nak ikut Nabi SAW. Jadikan baginda sebagai qudwah, jadikan baginda sebagai contoh dalam segala aspek yang kita sebut tadi. Nabi SAW dari segi ibadatnya, kita cuba untuk tiru. Dari segi muamalatnya, dari segi baginda sebagai seorang suami, baginda sebagai seorang ketua keluarga, baginda sebagai seorang jiran, baginda sebagai seorang pemimpin dan sebagainya. Begitu jugalah
baginda dengan kawan-kawan dan sebagainya lah. Macam baginda punya puasa macam mana, baginda punya bacaan Quran macam mana, baginda punya sedekah macam mana, baginda punya jihad macam mana, kan? Dan segala-galanya semua kita boleh tiru insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, banyak yang Nabi ajarkan yang kita boleh ikutkan. Contohnya mungkin jelah membantu orang, tapi mungkin pahalanya setakat tu jelah kan, setakat membantu orang sajalah. Tapi kita nak buat mungkin yang baginda anjurkan tapi pahalanya berterusan. Apa dia Ustaz? Ya. Nabi SAW memang apabila membantu dia ada macam-macam bentuk, kan? Ada yang Nabi SAW terus bagi kepada sahabat yang berbentuk one off lah, ya, macam makan minum, kan? Ada yang kesusahan dan sebagainya. Tapi Nabi juga galakkan sahabat untuk buat sedekah-sedekah yang berpanjangan pahala dia. Kan ada sahabat-sahabat yang contohnya binakan telaga, contohnya, kan? Nabi galakkan. Okey, buat yang ni. Ada sahabat macam Sayyidina Abu Bakar, contohnya masjid Nabi SAW tu, Sayyidina Abu Bakar beli tanah tu. Tanpa Nabi sempat minta pun, Sayyidina Abu Bakar faham kan apa yang Nabi suka. Jadi dia terus beli tanah tu dan diwakafkan untuk menjadi masjid. Bayangkan sampai sekarang orang solat kat Masjid Nabawi tu Sayyidina Abu Bakar dapat pahala. Masya-Allah. Kan, sampai sekarang 1400 tahun dah, kan, sampai sekarang Sayyidina Abu Bakar dapat pahala sebab tanah tu beliau yang wakafkan. Macam tu dah kita kena fikirkan apa yang aku boleh buat. Dan apa yang aku boleh buat. So kita datang dengan pertubuhan mihrab, kita datang untuk membina aset-aset Islam. So aset-aset Islam ni yang kita cuba untuk bina dan kembangkan adalah aset-aset yang berpanjangan. Jadi pahala macam tu pun pahala yang berpanjangan insya-Allah. Jadi antaranya adalah sekolah, antaranya adalah masjid, kan, yang mana pahala tu insya-Allah. Maknanya kalau masjid tu macam contoh projek kita yang sekarang ni ongoing ni adalah projek Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang. So Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang yang ada tertera di skrin TV kita adalah mudah-mudahan setiap kali orang solat kat situ, orang baca Quran kat situ, orang beriktikaf di situ, belajar agama dekat situ, bahkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang sangat banyak dibuat di masjid, semuanya insya-Allah mendatangkan pahala yang berpanjangan untuk kita. Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang. Selain daripada itu kita juga sedang membina dan dalam juga dana pengurusan untuk satu sekolah iaitu Mak Tahfiz Sains Fatimah Zahra di Gombak. Itu pun sangat memerlukan dan memang insya-Allah satu lagi cara untuk kita dapat pahala yang berpanjangan. Sebab pelajar-pelajar, kita bayangkanlah pelajar-pelajar ni nanti bila dia dah keluar daripada sekolah tu, dia terus berkhidmat bakti pada masyarakat, semuanya insya-Allah pahala yang berpanjangan untuk kita. InsyaAllah. Jadi saya kira penonton pun dah tak sabar dah ni nak turut bersama-sama dengan pertubuhan mihrab untuk menyampaikan sumbangan. Jadi Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Ya, caranya seperti mana yang tertera di skrin TV kita, ada FB Pertubuhan Mihrab, ada laman web www.infakmihrab.com, ataupun terus boleh hubungi nombor telefon yang tertera di situ, dan juga ada akaun bank dan juga akaun bank Islam. Kalau kita tengok ni pelajar-pelajar ni kan, dia orang belajar kan, belajar silatnya dengan kawatnya dan sebagainya kan. Saya kerap juga pergi ke sekolah tersebut kan. Jadi kadang-kadang saya tengok juga pelajar-pelajar ni, ya Allah, saya bayangkan betapa besarnya pahala yang kita boleh kumpul kan dengan kita bila kita berinfak untuk kebajikan mereka ni. Jadi terus layari infakmihrab.com, itu paling senang sekali lah sebenarnya. infakmihrab.com, yang tu kita boleh share dekat WhatsApp ke kat mana-mana pun kita share lah kan, dan juga boleh scan saja QR code yang tertera dekat skrin TV kita kan, bawa keluar handphone kita boleh terus scan QR code tu. Ada infak umum, ada My Istiqamah. My Istiqamah ni maknanya bentuk dalam auto debit lah kan, maknanya terus menerus saya cari istiqamah, kita boleh dapat menyumbang kan. Tiap-tiap bulan, katalah kita kata satu bulan aku nak sumbangkan RM50 contohnya. So RM50 sebulan selama-lama kita hidup tu kan. Selagi itulah kita istiqamah dalam berinfak. Sebab yang amalan yang paling baik yang diberitahu oleh Nabi SAW adalah yang sedikit tetapi kekal. Adwamuha wa inqalla, kekal walaupun sedikit, bukanlah mesti sikit walaupun sedikit. Maknanya yang pentingnya nak kekal. Apa kita ni kadang-kadang lupa. Betul Ustaz. Kita kadang lupa. Okeylah pagi ni dapat tengok kan, alhamdulillah ingat. Tapi kalau kita tunggu-tunggu, kadang tak apalah nantilah kan. Nantilah takkan lupa terus. Betul. Kan? Nanti minggu depan jumpa lagi, nampak lagi muka saya kan. Kata dia, iyalah, lupalah minggu lepas kan. Nak bagi pula. Jadi biar kita ambil saja yang istiqamah tu supaya insya-Allah kita dah tak lupa dah. Kan, sentiasalah akan ada orang yang membantu kita untuk memotong kita punya duit tu untuk bersedekah. Jadi pahala berpanjangan insya-Allah. Dan saya kira ini merupakan satu inisiatif yang terbaik daripada Pertubuhan Mihrab dengan adanya My Istiqamah tu untuk ada potongan setiap bulan insya-Allah kan. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab, kerana berkongsi satu platform kepada penonton untuk berbuat amal kebajikan dengan lebih banyak lagi insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan lupa berinfak bersama dengan Pertubuhan Mihrab.
Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat.